Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Suhaimi, memegang nombor metrik D2110183. Saya akan menceritakan tentang pengenalan negeri Sabah. Sabah adalah negeri yang kedua terbesar di Malaysia, terletak di utara Pulau Borneo, pulau ketiga terbesar di dunia. Sabah juga meliputi kawasan seluas 72,500 km persegi dengan pantai sepanjang 14,400 km dengan Laut Cina Selatan terletak di pantai barat, Laut Sulu di sebelah timur laut dan Laut Celebes di sebelah selatan. Secara kasarnya, saiz negeri Sabah adalah sebesar saiz negara Ireland di Eropah. Hal ini, ibu kota negeri Sabah ialah Kota Kinabalu dan dahulunya dikenali sebagai Jefferson semasa zaman kolonialisme. Kota Kinabalu kini telah dinaiktarafkan pada status bandaraya iaitu pada tahun 2 Februari 2002. Seterusnya, Sabah diperoleh daripada tanaman pisang yang dipanggil pisang Sabah. Pada masa sekarang, pisang Sabah dikenali sebagai pisang menurun. Jenis pisang ini biasanya tumbuh di sepanjang pantai barat Sabah. Dialek orang tempatan yang menyebut Sabah seperti menyebut Sabah yang telah menyebabkan nama Sabah diperolehi. Di samping itu, Sabah mendapat gelaran negeri di bawah bayu kerana membawa maksud angin. Sabah bukan sahaja kaya dengan keindahan semula jadi, tetapi kaya dengan warisan budaya penduduknya. Sabah juga sangat kaya dengan pelbagai jenis tumbuhan. Sebagai contohnya, bunga terbesar di dunia iaitu Rafflesia yang kuntumnya berukuran 3 meter dari pusat ditemui di Sabah. Di negeri ini terdapat spesies anggerik atau orkid selain itu, Coleoptera, Eudorus iaitu sejenis bunga yang didapati tumbuh di Sabah. Sabah juga ada satu kawasan berbukit besar. Kawasan bergunung ganang diselaini dengan sungai-sungai mengalir melalui lembah-lembah yang menutupi daratan tanah yang subur. Selain itu juga, banyak gua ditemui di hutan-hutannya. Akhir sekali, terdapat banyak tempat yang menarik di Sabah, antaranya Gunung Kinabalu, Taman Negara Kinabalu, Soviet Culture Village, Pulau Sipadan, Pulau Bohi Dulang dan banyak lagi. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syakinah binti Roslan, nombor metrik 2110270. Saya akan menceritakan tentang tempat bersejarah di Sabah. Yang pertama ialah Chesterton Hotel. Chesterton Hotel ni terletak dekat tengah-tengah bandar Kota Kinabalu. Hotel ni beroperasi semenjak tahun 1954 dan hotel yang pertama yang dibina di bandar Kota Kinabalu selepas zaman peperangan yang kedua. Sebenarnya hotel ni wujud sebelum peperangan kedua lagi dan dibina di belakang balai polis yang terkini, tetapi di Bustagun fasa peperangan didirikan sekali lagi di lokasi terkini pada tahun 1989. Hotel ini diubah sesuai dengan kemudahan terkini. Di sini kita dapat lihat ada dua buah hotel yang sama. Di sebelah kiri itu pula hotel baru dibina pada 1954, manakala di sebelah kanan itu pula baru dibina semula pada 1989 dengan teknologi terkini. Lokasi kedua ialah Tugu Peringatan Double Six. Tugu putih yang tinggi itu terletak di Jalan Sembulan. Tempat ini adalah tempat kapal terbang GAF terhempas pada tahun 6 Jun 1976. Kemalangan ini membawa maut sebanyak 11 orang termasuk 5 menteri dan 2 menteri pertama. Kemalangan ini daripada kecuaian manusia yang menyimpan barang melebihi had maksimum. Akan tetapi, ada yang mengatakan pendapat kejadian ini bukan kemalangan tetapi angkara politik menyebabkan Sabah kehilangan ramai pemimpin-pemimpin pada hari kejadian Double Six. Ini merupakan gambar Tugu Peringatan Double Six. Tugu ini menandakan tapak tragedi Double Six yang telah mengorbankan sebahagian pemimpin tertinggi negeri Sabah dalam menahas kapal terbang pada 6 Jun 1976.
Lokasi terakhir ialah Menara Loceng Tawau. Menara Loceng Tawau merupakan struktur yang paling tua di Tawau yang dibina oleh masyarakat Jepun di Sabah pada tahun 1921, yang dibina sempena perjanjian kejahatan senjata waktu Perang Dunia Pertama. Waktu dahulu, loceng ini akan dibunyikan setiap jam, tetapi ia tidak wujud lagi sekarang. Kehilangan loceng ini menjadi misteri sehingga hari ini. Oleh kerana peredaran masa, struktur yang kian lama ini telah dipulihkan dengan dana oleh Kelab Rotary pada tahun 2006. Pada zaman dulu, setiap pukul 8 pagi, loceng ini akan dibunyikan sebagai tanda bermulanya operasi pejabat kerajaan. Loceng ini juga digunakan semasa waktu kecemasan, contohnya seperti kebakaran dan lain-lain. Loceng ini juga dibunyikan oleh polis untuk menandakan setiap bunyi merupakan 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kistina Uzma binti Muhammad Khair. Nombor metrik di 2110517. Hari ini saya akan membentangkan tentang Kesultanan Melayu di Sabah. Sejarah Sabah. Sejarah awal Sabah menunjukkan telah ada pemerintahan tempatan berasaskan suku tertentu. Seterusnya, suku Kadazan Dusun dan Murut dalam kalangan masyarakat Sabah diketuai oleh seorang yang digelar orang tua. Sabah juga kemudiannya menjadi sebahagian daripada pengaruh Kesultanan Brunei. Bahagian timur Sabah turut pernah ditadbir oleh Kesultanan Sulu. Pada abad ke-19, Sultan Brunei telah memberikan konsesi tanah di Sabah kepada syarikat perdagangan Amerika C.L. Moses. Selain itu, semua hak dalam konsesi tersebut telah dijual kepada syarikat perdagangan British kerana syarikat Amerika yang lain tidak berjaya dalam perniagaannya. Pada tahun 1880, pedagang British Alfred dan Edward Dan yang membeli konsesi tersebut. Mereka juga telah menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad dan mereka berusaha untuk mendapatkan piagam diraja daripada kerajaan British. Selain itu, setelah memperoleh piagam tersebut pada tahun 1882, Syarikat Borneo Utara British iaitu SBUB ditubuhkan dengan kuasa mentadbir Sabah. R. Elliot dilantik sebagai Presiden dan Alfred Dan sebagai pengarah urusan. Dengan ini, Sabah menjadi negeri naungan British. Hasil ekonomi dieksploitasi oleh SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Namun, kuasa SBUB terhenti pada tahun 1941 apabila diserang oleh Jepun. Di sini saya turut sertakan gambar pejuang suku kaum Murut. Seterusnya kaum Kadazan. Seterusnya Melayu Brunei. Dan akhir sekali, Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan berdasarkan lokasi tertentu. Penduduk pedalaman Sabah juga membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara satu kaum dengan kaum yang lain. Akhir sekali, penduduk lembah sungai pula diketuai oleh wakil raja dan ketua bebas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Aini binti Aris, memegang nombor metrik di 2110161. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai tokoh-tokoh perjuangan di negeri Sabah. Tokoh-tokoh perjuangan di negeri Sabah ada banyak, tetapi saya sempat dapat membentangkan 2 tokoh, iaitu Datuk Tating dan Sharif Osman. Tokoh-tokoh pejuang di Sabah. Datuk Tating antara tokoh pejuang yang lebih awal merintis perjuangan dalam negeri Sabah. Telah tercatat dalam sejarah bahawa Datuk Tating adalah merupakan seorang pahlawan Sulu yang digurungi oleh pihak British di Borneo Utara. Datuk Tating adalah seorang datuk diraja dan berketurunan Sulu. Dilahirkan di bawah Kesultanan Sulu dan latar belakang ibunya menunjukkan hubungan rapat dengan pihak kerajaan. Kesan penentangan Datuk Tating dan kejayaan di Sabah. Beliau merupakan wirah Sabah yang tidak senang dengan kehadiran British di Borneo dan Kepulauan Sulu. Kehadiran beliau di Pulau Balambangan mengubah hidup rakyat di sana apabila beliau berjaya membekalkan jumlah pekerja yang mencukupi untuk membina benteng dan gudang. Tetapi apabila John Robert muncul dan mengacukan senjata di hadapan pengikutnya, kemarahan beliau terhadap British pun bermula. Tindakan John Robert seolah-olah tidak menghormati bangsanya. Hal ini berlaku semasa perbincangan mengenai pembayaran gaji, kontrak gudang, pembersihan hutan dan pembinaan kubu. Seterusnya adalah tokoh yang kedua ialah Sharif Osman ataupun Usman. Sharif Osman ataupun Usman merupakan antara tokoh terawal yang berjuang untuk menentang penjajah. Wakil kepada Kesultanan Sulu yang mentadbir wilayah Teluk Marudu, Sharif Osman adalah seorang ketua lanun dan pemberontak di Teluk Marudu sekitar 1890 hingga 1895. Kesan penentangannya, aktiviti pelanun dan perang di laut semakin berleluasa.
Syarif Osman dituduh sebagai ketua lanun oleh pihak barat. Syarif Osman dicanangkan oleh pihak barat terutamanya oleh Raja Sarawak, James Cook sebagai orang yang kejam dan tidak bertamadun. Syarif Osman yang berkubu di muara Sungai Margo telah diserang oleh satu angkatan kapal perang Inggeris yang diketuai oleh Kapten Mundy. Pertempuran itu menyaksikan kehancuran kubu pertahanan Syarif Osman sekaligus beliau turut terbunuh. Pengikut-pengikut Syarif Osman yang berundur dari kubu itu sempat membawa jenazah Syarif Osman untuk dikebumikan di luar dari kawasan kubu itu. Seterusnya gambar tokoh dari sumber internet. Ini adalah merupakan tokoh di Sabah iaitu Datuk Tatih. Seterusnya Syarif Osman. Dengan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakila binti Kamaluddin. Nombor rujuk saya di 2110439. Hari ini saya nak bincangkan pasal topik politik dan budaya negeri Sabah. Politik di Sabah. Menjelang pembentukan Malaysia pada tahun 1963, Kerajaan Sementara Borneo Utara telah menyerahkan perjanjian 20 perkara kepada Kerajaan Malaya sebagai syarat sebelum menyertai persekutuan. Borneo Utara bersetuju dengan pembentukan Malaysia dengan syarat bahawa hak-hak negeri mereka dilindungi. Walau bagaimanapun, bermula dari tempoh kedua, pentadbiran berjaya di bawah pimpinan Datuk Haris, autonomi ini telah beransur-ansur terakis di bawah pengaruh persekutuan dan hegemoni. Antara pendebatan politik yang sering dibangkitkan oleh penduduk negeri ini adalah penyerahan Pulau Labuan kepada kerajaan persekutuan dan perkongsian yang tidak sama rata serta eksploitasi sumber petroleum. Ini telah menyebabkan sentimen anti-persekutuan yang kuat sehingga terdapat panggilan untuk berpisah dari persekutuan di kalangan rakyat Sabah. Contoh gambar politik, bentuk kestabilan politik di Sabah. Budaya, pakaian. Kebanyakan suku kaum di Sabah memilih hitam sebagai warna pakaian tradisional mereka. Penggunaan warna hitam adalah satu kepercayaan dalam melambangkan kekuasaan atau warna ketuhanan yang dapat melindungi daripada makhluk halus yang jahat. Hiasan kepala ini dipanggil sebagai terendak atau tudung dipakai oleh kaum lelaki dan wanita sebagai pakaian biasa sebagai pelindung dan penahan peluh. Pada majlis-majlis upacara, terendak yang dipakai adalah lebih indah dan berwarna-warni. Ini adalah contoh gambar pakaian budaya Sabah, pakaian dan hiasan kepala. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila binti Zaini memegang nombor metrik D2110183. Di sini saya akan simpulkan kesimpulan terhadap negeri Sabah. Negeri Sabah menyimpan terlalu banyak kesan sejarah yang terukir sejak sekian lama. Hasil peninggalan penjajah yang menguasai negeri Sabah telah terbina beberapa bangunan bersejarah. Kebanyakan nama-nama tempat di Sabah juga dikaitkan dengan peristiwa ketika dijajah. Contohnya, nama-nama tempat yang dinamakan dengan nama pembesar yang menjajah negeri Sabah. Rakyat negeri Sabah yang terdiri daripada pelbagai suku bangsa juga telah mewarnai tempat-tempat bersejarah. Sejarah awal negeri Sabah juga pernah ditadbir oleh Kesultanan Melayu. Terdapat beberapa Kesultanan Melayu yang menguasai negeri Sabah mengikut kawasan pentadbiran masing-masing. Keluasan negeri Sabah dan kedudukannya yang diliputi kawasan pantai yang luas menyebabkan negeri Sabah terbahagi kepada beberapa pentadbiran mengikut kawasan masing-masing. Keluasan kawasan yang menghadap laut juga boleh diceroboh oleh bangsa asing. Oleh itu, kita dapati Sabah antara negeri yang paling banyak dijajah. Era penjajahan juga begitu lama. Ketika dijajah, terdapat beberapa nama besar telah bangun mempertahankan negeri Sabah. Perjuangan-perjuangan negeri Sabah di bawah bayu ini juga terdiri daripada berbagai suku bangsa. Mereka sama-sama mempertahankan hak peribumi Sabah. Politik negeri Sabah selepas mencapai kemerdekaan juga banyak berlaku pertukaran pemimpin. Banyak parti politik telah memerintah negeri Sabah. Rakyat negeri Sabah telah melalui berbagai corak pemerintahan. Walaupun begitu, sehingga kini Sabah masih lagi tidak menentu kedudukan politiknya. Mereka tidak mampu mempunyai parti politik yang kuat bertapak di Sabah. Kita dapat lihat hingga kini, segala kesan sejarah yang terpelihara untuk kita jadikan iktibar dan pedoman bagi seluruh rakyat Malaysia. Kemerdekaan amat bernilai untuk semua bangsa. Kita mesti mempertahankan negara kita daripada sebarang pencerobohan. Kita hendaklah menghayati segala penat lelah pejuang-pejuang dahulu. Semoga Sabah negeri di bawah bayu aman dan makmur sepanjang masa. Sekian daripada saya. Terima kasih.